Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Mualimah akan memberi sedikit penerangan kepada antum semua untuk subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Okay, dah lama kan tak belajar topik baru. Jadi hari ini kita akan belajar bidang fiqah. Bab haji dan juga umrah. Antum boleh rujuk buku teks dia muka surat 96. Okey. Kita akan bergerak kepada slide yang pertama. Okey, yang pertama pengertian dari segi definisi haji dan umrah. Mengikut bahasa, haji bermaksud mengunjungi suatu tempat. Manakala dari segi istilah mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat tertentu. Manakala umrah pula dari segi bahasa ialah ziarah. Dari segi istilah mengunjungi Baitullah di Mekah pada bila-bila masa untuk menunaikan ibadah tertentu dengan syarat tertentu. Okey, kemudian kita lihat hukum dan dalil haji dan umrah berdasarkan ayat Al-Quran. Haji dan umrah ini disyariatkan berdasarkan ayat Al-Quran ni lah. Walillahi 'alan nas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Berdasarkan lafaz walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manakala umrah pula berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Di sini Allah sebut lafaz umrah secara jelas yang menunjukkan bahawa umrah telah disyariatkan di dalam Islam. Jadi ulama telah bersepakat bahawa haji dan juga umrah wajib bagi setiap muslim yang cukup syarat, iaitu berkemampuan lah, mampu dan memenuhi syarat-syarat dan penuhi syarat. Dan haji dan umrah ini wajib dilakukan sekali seumur hidup. Dan kita tahu haji adalah salah satu daripada rukun Islam, dan barang siapa yang mengingkari kewajipan ini maka boleh sampai ke tahap kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Okey, perbezaan haji dan umrah. Kita nampak dua-dua pergi ke Baitullah, tetapi ada perbezaan yang jelas antara kedua pelaksanaan ini. Okey, yang pertama dari segi niat. Aspek pertama niat. Niat untuk mengerjakan haji, iaitu niat ihram untuk haji, perlu dilakukan dalam tempoh bulan Syawal sehinggalah 9 Zulhijjah. Okey, biasanya orang akan buat sampai 8 Zulhijjah lah, sebab 9 tu kita dah nak bersedia pergi ke Arafah untuk wukuf pada 9 selepas Zuhur. Jadi biasanya sebelum tu lagi lah. Okey, manakala umrah pula boleh untuk niat ihram bila-bila masa sahaja kita nak niat. Tak kisah nak buat Muharram ke, nak buat Safar ke, tak kisah. Jadi itu perbezaan pertama. Yang kedua dari segi rukun. Aspek rukun. Haji ada rukun di Arafah, manakala umrah tiada rukun wukuf di Arafah. Syarat wajib untuk melaksanakan haji dan juga umrah. Yang pertama mesti Islam yang mengucapkan syahadah. Setiap individu mengucapkan syahadah wajib untuk melaksanakan haji dan umrah sekiranya dia mampu. Yang kedua, baligh. Yang ketiganya berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, aman perjalanan. Dan yang keenam, istita'ah, iaitu mampu, berkemampuan. Okey. Untuk istita'ah, dia ada perincian apakah maksud istita'ah dan apakah kaya ukur dia. Okey. Yang pertama, istita'ah dari aspek diri sendiri.
Okey, kayu ukur bagi individu itu sudah mampu atau tidak dan wajib atau tidak untuk menunaikan haji. Dari aspek diri sendiri, pertama, dia mestilah sihat. Yang kedua, dia mestilah ada harta yang cukup. Yang ketiga, perbelanjaan tanggungan yang cukup. Yang dimaksudkan kat sini adalah dia ada simpanan untuk diberikan kepada ahli keluarganya apabila sepanjang dia pergi menunaikan haji. Maksudnya, kalau sebagai contoh muklimah nak pergi tunaikan haji, muklimah perlu pastikan harta perbelanjaan duit muklimah cukup untuk muklimah simpan dan berikan kepada ahli keluarga muklimah di Malaysia sepanjang muklimah tak ada di Malaysia. Okey, dan kemudian yang keempat adalah kenderaan. Sekarang dah ada pesawat, ada kapal terbang, memudahkan kita lah untuk pergi ke sana. Yang kelima, aman daripada sebarang ancaman. Yang keenam, masa yang cukup. Kemudian dari aspek perempuan pula, apakah kayu ukur bagi spesifik kayu ukur bagi seorang perempuan tu mampu atau tidak untuk pergi menunaikan haji dan wajib atau tidak untuk pergi. Okey, yang pertama, perempuan tu ditaklifkan atau diwajibkan menunaikan haji apabila dia mampu pergi haji bersama dengan suaminya ataupun bersama dengan mahram, adik lelaki atau abang lelaki atau pakcik lelaki, pakcik dia, ataupun bersama dengan dua perempuan. So zaman sekarang tak ada isu lah, sebab biasanya kaum wanita yang tak ada mahram, yang tak ada suami, biasanya akan pergi bersama dengan jemaah wanita yang lain. Okey, dan yang kayu ukur yang kedua adalah perempuan itu mesti bukan dalam iddah. Okey, manakala dalam aspek, ini aspek perempuan, aspek niabah pula, iaitu wakil haji. Kita mau sebagai contoh, muklimah mewakilkan haji, kewajipan haji muklimah kepada abang muklimah, sebab muklimah tak mampu nak pergi, mungkin faktor muklimah sakit dan sebagainya. Jadi apakah kayu ukur kemampuan kalau dalam kes tersebut? Okey, pertama, muklimah mesti mempunyai harta yang cukup untuk bayar upah. Yang kedua, kalau muklimah nak wakilkan abang muklimah untuk pergi menunaikan haji bagi pihak muklimah perlu untuk memastikan bahawa abang muklimah tu telah membuat haji terlebih dahulu untuk diri dia. Okey, itu adalah sedikit sebanyak kayu ukur bagi syarat istita'ah untuk kita katakan seorang individu itu wajib atau tidak untuk menunaikan haji. Okey, muklimah macam melompat sikit. Kalau tengok dalam buku teks, bahagian ni adalah bahagian yang terakhir, tetapi memang lompat sikit supaya antum dapat gambaran lah dam apa yang perlu dibayar, apakah sebab-sebabnya dan sebagainya. Okey, pertama kita kena faham dam ni adalah kita fahamikan sebagai denda. Okey, denda yang perlu dilaksanakan atau dibayar apabila kita melakukan 3 jenis kesalahan utama. Yang pertama adalah kita buat haji tamattu'. Yang kedua, haji qiran ataupun haji qiran, ataupun kita meninggalkan wajib haji atau umrah. Okey, Muhammad tahu kita tak pergi lagi secara detail jenis-jenis haji dan apakah wajib haji dan juga wajib umrah. Tetapi secara ringkasnya ataupun gambaran awal apakah denda yang akan dikenakan, Muhammad akan terangkanlah sedikit sebanyak. Okay, sebelum tu antum boleh rujuk buku teks muka surat 18. Okey, jenis dam yang pertama, kategori yang pertama adalah tertib dan takdir, yang mana dimaksudkan adalah denda yang di bawah kategori ini perlu dilakukan mengikut urutan. Bermula dengan sembelihan. Kalau tak mampu, barulah pergi kepada gantiannya yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, contoh ataupun kafarah yang perlu dibayar. Sebagai contoh, kalau muklimah melakukan satu jenis kesalahan yang di bawah kategori tertib dan takdir, maka muklimah perlu membayar menyembelih satu ekor kambing. Tapi kalau muklimah tak mampu dan tak ada duit, maka muklimah boleh puasa 10 hari, 3 hari di Mekah atau 7 hari di tanah air. Ataupun kalau muklimah tak mampu disebabkan muklimah sakit dan sebagainya, maka muklimah boleh sedekah 10 cupak makanan. Itu untuk kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua adalah tertib dan ta'dil. Wajib dilakukan mengikut urutan. Maksudnya kafarah di sini perlu ikut tertib dia, ikut urutan. Bermula dengan sembelihan, kemudian gantiannya, tetapi bergantung kepada harganya. Maksudnya kat sini, syarak tidak tetapkan
gantian yang spesifik lah, yang seperti sebelum tu tadi. Okey, yang pertama, kalau maklumat melakukan kesalahan yang perlu untuk maklumat bayar kategori yang pertama, kategori yang kedua, iaitu tertib dan takdir ni, maka maklumat perlu sembelih seekor kambing. Tapi kalau maklumat tak mampu, maka maklumat sedekahlah makanan asasi yang sama nilai harga dengan satu ekor kambing. Kalau maklumat tak mampu untuk sedekah juga, maka apa yang maklumat boleh buat adalah maklumat berpuasa 1 hari bagi 1 cupak makanan asasi yang sama nilainya dengan seekor kambing. Okey, kita pergi pula kepada kategori yang ketiga, iaitu takhir dan takdir. Takhir ni kita masukkan sebagai pilihan. Mudah cerita, kita boleh memilih kalau kita melakukan salah satu daripada kesalahan-kesalahan yang di bawah kategori ini. Kita boleh untuk memilih salah satu daripada 3 jenis kafarah ini. Sama-sama dia nak pilih sembelih kambing ke, atau kita nak sedekah makanan asasi kepada 6 fakir miskin ke, atau kita nak berpuasa selama 3 hari. Okey. Dan yang terakhir adalah kategori keempat, takhir dan ta'dil. Pilihan dan ta'dil. Okey, boleh memilih sama ada nak menyembelih binatang atau gantiannya bergantung kepada harga. Untuk perincian ini, rujuk muka surat 108 lah. Maksudnya kafarah apa yang perlu dibayar. Sebab ia berkaitan dengan buruan dan juga pokok. Sebab dua benda ni adalah perkara yang dilarang, adalah perkara yang tak boleh dibuat semasa kita ihram. Untuk detail ni kita akan tengok pada dalam slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada kesalahan-kesalahan di bawah setiap kategori. Okey, kategori yang pertama, tertib dan takdir, yang mana dia perlu membayar ikut turutan, sembelih, kalau tak mampu sedekah, kalau tak mampu puasa, kalau tak mampu sedekah. Yang mana antara kesalahan yang dibuat yang di bawah kategori ini adalah dia melakukan haji tamattu atau qiran, ataupun dia tak wukuf, ataupun dia tak melontar, ataupun dia tak bermalam di Muzdalifah, ataupun dia melanggar nazar. Nazar tu maksudnya adalah janji dia dengan Allah. Okey, manakala kategori yang kedua adalah tertib dan ta'dil. Yang mana ini yang sama juga macam atas, tetapi gantian tak ditetapkan. Tak spesifik oleh syarak. Sebagai contoh, apa yang berlaku adalah diri ke pemusuh dan tak dapat untuk melakukan wajib haji yang lain dan sebagainya lah. Kemudian kategori yang ketiga, takhir dan ta'dil. Sebagai contoh, dia melakukan perbuatan berburu ataupun mencabut pokok. Dan yang terakhir adalah takhir dan takdir. Ini yang Muhammad kata satu daripada 3 jenis kafarah. Kita boleh pilih lah. Pilih salah satu. Okey, antara kesalahannya adalah mencabut 3 helai rambut atau lebih, memotong kuku, memakai wangian, perfume ke, minyak atar ke, kemudian melakukan mukadimah jima'. Okey, ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang apabila kita buat, kita akan tengoklah kategori dam apakah yang perlu kita keluarkan. Okey, antum akan lihat detail atau perincian kepada larangan-larangan ini pada slide yang belakang sikit. Okey, jenis-jenis haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga adalah haji qiran. Haji ifrad, yang dimaksudkan dengan haji ifrad adalah berniat ihram haji sahaja di miqat sebelum memasuki Mekah pada bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai semua pekerjaan haji, barulah berniat mengerjakan umrah. Haji ifrad ni tidak dikenakan dam. Tadi kita tengok tak ada dam kan. Okey, maksudnya dia akan buat haji dulu.
Haji, contoh, dia niat haji pada 8 Zulhijjah. Kemudian habis sahaja dia selesai rukun semua haji, maka barulah dia berniat untuk umrah pula. Okey, jenis yang kedua adalah jenis qiran. Apa maksud qiran ni? Qiran adalah haji yang di mana kita berniat ihram umrah dan haji. Niat umrah dan haji serentak dan satu masa. Sebelum memasuki Mekah pada bulan-bulan haji. Pelaksanaan haji qiran ini seperti juga haji ifrad, kecuali niatnya sahaja yang berbeza. Haji qiran ini dikenakan dam, yang ni kena bayar dam. Bayar dam yang pertama tadi tertib dan takdir. Okey. Dan yang ketiga yang biasa dilakukan oleh rakyat Malaysia dan juga jemaah-jemaah, kebanyakan jemaah haji, ialah haji tamattu'. Yang mana berniat ihram umrah sahaja di miqat sebelum memasuki Mekah pada bulan-bulan haji. Kemudian setelah selesai semua pekerjaan umrah, barulah berniat mengerjakan haji pula sebelum keluar berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Haji tamattu' ini dikenakan dam, juga dibayar dam. Maksudnya kat sini macam ni nak bagi contoh. Untuk haji tamattu', sebagai contoh, A pergi ke Mekah pada 1 Zulhijjah. Okay. Naik pesawat, kemudian sampai ke miqat Makani, A akan berniat umrah dahulu. Okay, niat umrah pada tarikh 1 Zulhijjah. Kemudian dia akan melakukanlah rukun-rukun umrah. Sebab setibanya sampai di Mekah, dia akan buat tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Maka selesailah umrah dia. Okey. Kemudian pada 2 Zulhijjah sehingga 8 Zulhijjah, sebagai contoh A ni bebas untuk buat apa sahaja aktiviti. Untuk buat apa-apa sahaja. Kerana A ni tidak berada dalam keadaan ihram. Tak berada dalam ihram. Okey, pada 8 atau 9 Zulhijjah, A akan ihram, akan niat semula ihram untuk haji. Ni untuk haji pula. Di miqat Makani yang telah ditetapkan. Kemudian waktu ni lah barulah dia akan melaksanakan semua rukun haji, bermula dengan wukuf di Arafah sehingga selesai hajinya. So ini adalah jenis pelaksanaan haji tamattu'. Okey, dari segi gambaran jalan ni, Maklimah akan tunjukkan dalam bentuk video lah. لبيك لا شريك لك لبيك إن
Okey, selesai. Jadi ini adalah sedikit sebanyak perjalanan, gambaranlah perjalanan haji tamattu'. Okey, kita akan, ini adalah orang kata peta lah. Pertama bermula di Mekah, kemudian dia melakukan tawaf, kemudian sa'i di Safa Marwah. Kemudian kalau dia dah selesai umrah dia dan dia berniat baru kat sini, niat semula ihram haji, maka dia akan bergerak ke Arafah melalui Mina. Ada sebahagiannya bermalam di Mina dulu, ada yang tak terus ke Arafah. Kemudian pergi ke Arafah untuk wukuf. Okey, kat sini dah bermula rukun haji yang pertama. Rukun yang pertama untuk haji. Kemudian selesai wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah sehingga 10, iaitu hari raya Aidiladha, hari raya. Kemudian dia akan bergerak ke Muzdalifah bermalam, bermabit sebentar kat situ dan disunatkan sebenarnya untuk kutip batu untuk kita buat persediaan melontar. Kemudian esoknya kita akan bergerak ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah dan jamrah yang lain pada hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Kemudian selepas itu ada yang dah boleh tahallul. Tapi tahallul yang pertama lah, tahallul awal. Kemudian akan bergerak kembali ke Mekah untuk buat tawaf rukun haji dan juga sa'i. Kemudian barulah tahallul sani, tahallul kedua, yang mana selesailah haji bagi seseorang jemaah haji itu. Okey, rukun haji ada 6. Pertama, niat ihram di miqat, yang mana miqat ni terbahagi kepada 2, zamani dan juga makani. Okey, zamani yang Mak sebut tadi bermula pada Syawal sehingga 9 Zulhijjah. So, orang yang nak pergi buat haji, pastikan dia telah berniat ihram pada tempoh ini sahaja. Kemudian miqat makani adalah miqat tempat. Tempat itu berdasarkan dari mana kita datang. Ada yang di Zulhulaifah dan sebagainya lah. Dan yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah mencukur atau menggunting rambut. Yang keenam adalah tertib. Okey, tawaf ni untuk pengetahuan antum, dia ada 4 jenis tawaf. Bila sebut tawaf ada 4. Pertama, tawaf rukun, ataupun nama lain adalah tawaf ifadah. Tawaf yang pertama ni adalah tawaf rukun bagi haji. Yang kedua adalah tawaf qudum, iaitu kita panggil juga tawaf selamat datang. Kebiasaannya mereka yang buat haji ifrad ataupun haji qiran, dia akan buat tawaf qudum dululah biasanya. Sebab dia akan buat bersama-sama dengan solat tahiyatul masjid. Yang ketiga adalah tawaf wida, selamat tinggal. Tawaf ni wajib juga, tapi maksudnya tawaf yang wajib dilakukan apabila kita nak balik ke tanah air. Dan yang keempat adalah tawaf sunat, tawaf yang kita buat saja-saja, bukan dalam keadaan ihram umrah ataupun haji. Okey, sa'i pula kita akan bergerak daripada Safa pergi ke Marwah 7 kali. Okey, maksud 7 kali itu adalah Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa dah 2 kali dah. Lepas tu Safa balik ke Marwah kali ketiga, dan begitulah turutannya sehinggalah 7 kali. Kemudian menggunting rambut di kepala minimum 3 helai. Tapi kalau yang botak, dia boleh melalukan pisau cukur tu atas kepala dia, seolah-olah dia sedang bercukur lah. Dan yang terakhir adalah tertib, ikut turutan. Okey, rukun umrah sama sahaja, cuma dia tak ada wukuf. Yang pertama, niat ihram di miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul atau mencukur untuk mengguntingkan rambut di kepala, dan kemudian tertib. Okey, wajib haji. Okey, sebelum tu Mak Aiman nak terangkan sedikit lah perbezaan rukun haji versus wajib haji. Beza Okey, untuk rukun haji,
kita faham definisi ni adalah perkara yang wajib dikerjakan. Sama juga wajib haji wajib dikerjakan. Tetapi untuk rukun haji, kalau tinggal satu, tak sah haji. Tapi kalau wajib haji, kalau tertinggal, masih sah. Sah haji. Okey. Cumanya untuk rukun haji tak boleh digantikan juga. Contoh kalau kita tertinggal salah satu rukun, haji kita tak sah dan kita tak boleh ganti dengan dam. Dam tak boleh tak boleh ganti dengan dam. Okey, beza pula dengan wajib haji. Kalau tertinggal salah satu daripada wajib haji, haji masih sah dan kita boleh gantikan dengan dam untuk dapatkan haji yang sempurna. Okey, ini adalah perbezaan antara kedua istilah ni lah. Okey, wajib haji yang pertama adalah kita mesti niat ihram di miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah selepas pulang daripada Arafah, wukuf di Arafah tu, bermula pada malam 10 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbit fajar matahari. Maksudnya kita bermalam satu malam lah. Kemudian kita melontar jamrah Aqabah dengan 7 biji batu, bermula pada tengah malam 10 Zulhijjah dan berakhir bila maghrib. Kat sini. Kemudian kita mabit di Mina, bermalam di Mina melebihi separuh malam pertama dan kedua, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Pada hari tasyrik, kemudian melontar jamrah kali kedua. Maksudnya melontar jamrah juga pada 11, 12 dan 13. 3 jenis jamrah tu lah. Jamrah ula ataupun sughra, jamrah yang pertama, kemudian jamrah yang kedua, kemudian jamrah kubra ataupun kita namakan juga sebagai jamrah Aqabah. Dan yang wajib haji keempat adalah tinggalkan larangan-larangan yang dilarang sama sekali kita buat semasa dalam ihram. Nanti kita pergi kepada slide inilah. Okey. Perjalanannya seperti inilah sebenarnya. Okey, niat miqat makani, Madinah, semua tu antum boleh baca. Cuma maklumat nak stresskan ataupun nak tekankan dekat sini berkenaan dengan nafar awal dan juga ataupun kita namakan juga tahallul awal lah. Nafar tu sendiri adalah kita masukkan sebagai pergi ataupun keluar dari Mina. Maksudnya mereka yang keluar daripada Mina pada tarikh 12 Zulhijjah, maka kita namakan sebagai nafar awal. Okey. Dan kita boleh dapatkan tahallul yang pertama apabila kita melakukan 2 daripada 3 perbuatan ni. Okey, yang pertama, apabila kita telah menyelesaikan jamrah Aqabah, kita telah menyelesaikan tawaf ifadah, tawaf rukun bagi haji, tawaf rukun, dan yang ketiga telah bercukur. Okey, siapa yang telah melakukan 2 daripada 3 perbuatan yang maklumat sebut ni, maka dia telah mendapatkan tahallul yang pertama. Dia telah bebas daripada ihram, tetapi dia masih belum boleh melakukan 3 benda ni. Pertama, dia tak boleh kahwin lagi, tak boleh lakukan mukadimah jima' dan tak boleh melakukan jima' persetubuhan tu. Okey, wajib haji pula ada 3. Niat ihram di miqat, tertib dan meninggalkan larangan ihram. Okey, kita stop sekejap untuk maklumat kongsi sikit lah. Perjalanan, Alhamdulillah, perjalanan Mu'alimah mengerjakan umrah daripada Jordan, bukan daripada Malaysia.
memang stop sampai sini saja. Ada panjang lagi tu, tapi tak apa, lain kali lah kita akan tengok. Ini sedikit perjalanan muklimah lah, pergi mengerjakan umrah ke Tanah Suci daripada Jordan menaiki bas. Okey, kita pergi kepada 2 slide yang terakhir, iaitu berkenaan dengan larangan ihram. Larangan yang pertama ni adalah larangan yang umum kepada lelaki dan perempuan. Maksudnya dua-dua lelaki dan perempuan apabila nak mengerjakan umrah ataupun haji, semasa kita dalam ihram, kita tidak boleh melakukan semua perbuatan ni. Pertama, tak boleh mencabut atau memotong rambut atau bulu. Yang kedua, tak boleh berkahwin atau mengahwinkan orang lain. Yang ketiga, tak boleh meletakkan minyak rambut pada janggut atau rambut. Yang keempat, tak boleh memburu, menimbak, membeli, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang di darat ataupun di laut. Kemudian tak boleh memakai sarung tangan. Yang keenam, tak boleh bersetubuh dengan sengaja antara suami dan isteri. Yang ketujuh, tidak boleh memakai perfume ataupun sengaja nak membau perfume. Kita buka perfume, kita bau, tak boleh juga. Yang ke-8, tak boleh potong kuku kecuali jika terpaksa. Maksudnya keadaan darurat. Sebagai contoh, kuku kita terlalu panjang, dia boleh mencederakan kita dan sebagainya, memudaratkan badan. Tak boleh lah. Maksudnya kita boleh lah potong kuku. Nombor 9, memotong atau mencabut atau membinasakan pokok di tanah haram, iaitu di Masjidil Haram, kawasan Masjidil Haram. Yang ke-10, yang terakhir, tidak boleh melakukan mukadimah persetubuhan antara lelaki dan perempuan, antara suami dan isteri, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau isyarat tubuh. Dan yang terakhir, berkenaan dengan larangan sebelum tu, berkenaan dengan larangan ihram ni, kita lihat, kalau tadi maklumat ada terang awal-awal kan berkenaan dengan dam. Kalau kita buat salah satu daripada macam contoh, kita buat cabut atau potong rambut, kita kena bayar dam yang mana dalam bentuk takhir dan dalam bentuk takhir. Contoh dalam iaitu takhir dan takdir. Takdir. Jenis takhir dan takdir. Yang mana boleh pilih salah satu daripada 3, sama ada kita nak sembelih ke, atau kita nak sedekah, ataupun kita nak puasa. So kalau salah satu daripada larangan ni kita buat sepanjang kita dalam ihram, maka kita kena bayar dam. Okey, Mama dah jelaskan awal-awal tadi. Boleh rujuk balik buku teks kalau kurang jelas. Okey, dan yang terakhir adalah larangan khusus. Untuk wanita, ada satu larangan khusus untuk wanita, iaitu tidak boleh menutup muka atau sebahagian daripada muka. So no niqab. Niqab tidak dibenarkan sama sekali sepanjang kita mengerjakan berada dalam keadaan ihram untuk mengerjakan haji atau umrah. Untuk lelaki ada 2, tidak boleh memakai pakaian bersarung, bercantum atau berjahit. Sebab tu kalau kita tengok, lelaki akan pakai macam satu tuala besar colour putih tu bersama dengan tali pinggang. So tali pinggang tu dibenarkan untuk kegunaan kita lah, kegunaan orang lelaki lah. Okay, yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Ni kopiah ni tak boleh. Tak boleh juga pakai serban, tak boleh juga pakai topi atau sebahagian daripadanya. So sekian sahaja daripada Mukadimah. Ini dah sedikit sebanyak perjalanan apa yang antum perlu tahu secara ringkas lah, bagaimana haji itu dilakukan dan apakah larangan-larangannya, apakah jenis haji, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran, dan apakah syarat, apa rukun haji, wajib haji, rukun umrah, wajib umrah dan sebagainya. Jadi terima kasih Mama ucapkan kerana sanggup sudi mendengar, dan semoga apa yang Mama terangkan ini antum dapatlah sedikit sebanyak faedah. Dan kalau tak faham, boleh tanya Mukadimah ya, WhatsApp sahaja Mukadimah. Okay, wallahu a'lam bishawab. Yang kurang itu daripada Mukadimah. Mohon maaf kalau ada sedikit kesilapan fakta atau sebagainya. Boleh maklumkan kepada Mukadimah lah kalau ada tak faham ataupun Mukadimah salah cakap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.